Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala sayyidil amin asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasilul haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tuan Imam, pimpinan, tuan pengerusi, Cikgu Hasan, barisan harapan masjid yang tidak pernah jemu bosan, yang tidak pernah kenal erti lelah, penat dan kecewa dalam memasak dan memacak bendera Islam yang diwarisi oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Rajab, Syahrul Rajab, bulan Rajab adalah bulan inspirasi dan bulan motivasi kepada seluruh jentera dakwah, sama ada pihak media, pihak pentadbiran masjid, pihak pendakwah, whoever, siapa jua yang berada dalam lapangan dan dunia dakwah, maka peristiwa dalam bulan Rajab adalah peristiwa yang sangat signifikan untuk diambil pengiktibaran dan diambil pengajaran serta pelajaran untuk kita terus berdiri kukuh dan gagah di perseda dakwah, walaupun dikecam dan diserang dari segenap arah. Alhamdulillah tuan-tuan, syukur Allah Subhanahu wa taala, Allah meletakkan posisi, Allah masih lagi sudi untuk memposisikan hati dan kaki ini untuk berada di nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Aku duduk seketika dalam rumahmu ini ya Allah, kerana-Mu ya Allah. Radina billahi rabba, kami redha Tuhan Allah itu Tuhan kami, wa bil islami dina, dan kami juga redha Islam itu agama kami, the way of life, dan Nabi Muhammad itu sebagai ikutan, petunjuk, panduan serta pedoman kami sehingga penghujung kehidupan. Alhamdulillah tuan-tuan, insya-Allah kita teruskan perjalanan. Life must go on. Pejam celek, nasib baik masih pejam. Nasib baik masih celek. Telah membawa kita kepada malam ni, malam 2 Sya'ban. Dan hanya memisahkan kita kurang lebih 28 hari ataupun 28 malam sahaja lagi. 28 darab dengan 24 jam. Lebih kurang 500 ataupun 600 jam lagi. Sebut hari rasa macam lama, sebut jam rasa macam tak lambat dah. Kurang lebih 628 times 24. Tuan-tuan akan bertemu lebih kurang tuan-tuan 600 jam untuk kita menanti, untuk kita diisi, untuk kita dihiasi dan ditemani oleh sang kekasih hati yang telah pergi meninggalkan kurang lebih 11 purnama yang lalu. 28 hari ataupun 600 jam lagi mulai saat dan malam ini kita akan kembali merindui suasana dan gema as-salatu sunnatat tarawih jami'atan rahimakumullah. As-salatu la وحده لا شريك له الصلاة لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد. Semua InsyaAllah esok main lain. InsyaAllah Tok Imam kemas, Tok Bilal kemas, InsyaAllah esok main lain.
Tok Imam dia Tok Bilal cerai, na'udzubillah Sultan Maidah. Na'udzubillah Sultan Maidah. Mudah-mudahan setiap malam di Masjid Jalan Baru ni insya-Allah semua orang nak main lain. Menggamit dan mempersuara. Tuan-tuan, agama yang Nabi tinggalkan pada kita ni adalah agama yang dia mempunyai sebuah rasa. Itu mukadimah dia. Rasa. Agama yang ada rasa, agama yang ada jiwa, agama yang ada ruh. Tuan-tuan, what will be happen bila tuan-tuan suap makan tapi makanan tu tak ada rasa? Tuan-tuan rasa apa? Tuan-tuan rasa apa bila suap makan tak ada rasa? Oi. Rasa tak sur, tak sampai, tak kick. Satu. Yang kedua, bila sebut tentang rasa, bila kita berada dalam awal PKP, tuan-tuan ingat ada satu ayat yang kita sangat biasa dengan ayat ni, tapi ayat ni dah lama, kadang-kadang jarang-jarang kita dengar. Bila dah habis pandemik ni, iaitu perkataan hilang deria rasa. Dulu tak faham apa maksud deria rasa. Hilang deria rasa, apa lagi? Perkataan ditidurkan. Ini semua ayat-ayat yang pelik-pelik, yang rare dulu. Tiba-tiba bila masuk PKP dia jadi satu normalisasi. Tapi sekarang dah jadi pelik. Kita jarang dengar perkataan tu. Hilang deria rasa. Maka 11 bulan tuan-tuan, 10 bulan kita hilang deria rasa pada Quran, deria rasa pada solawat, deria rasa pada solat jemaah, deria rasa pada qiyam, deria rasa pada zikir. Apa jadi orang yang memegang title muslimin wal mu'minin wal muttaqin tapi tak rasa seperti sepatutnya orang Islam rasa? Tengok orang miskin tak ada rasa, tengok Quran tak rasa nak baca, tengok masjid tak rasa nak singgah. Itu musibah yang paling dahsyat berbanding COVID dan seumpamanya. Maka Allah tahu tuan-tuan titik lemah kita kat mana, sebab Allah pemegang software dengan hardware. Jasad kita ada hardware. Hardware ni pegang, tepuk, rasa, kulit, isi, tulang. Ini hardware, benda yang pegang, nampak. Benda software, benda yang inside, inner, internal. Dan semua gadget, phone dimahalkan not because of hardware tetapi because of software. Phone, kamera, bukan casing yang menyebabkan dia mahal, tapi chip, OS, operating system yang dia guna. Maka manusia yang mahal adalah manusia yang internal softwarenya diperkasa dan diisi tip-top, first class, marvelous, ada rasa. Maka tuan-tuan, 9 bulan kita semakin terhakis. Dunia duk tarik, dunia duk goda, dunia duk mempersona, menyebabkan kita dengan semayang kuih lambat, Quran kuih liat. Jadi rasa tu tak ada. Bila tak ada, Allah sedang benda tu. Aku tak mau hampa mati dalam keadaan hampa tak ada rasa sebagai muslimin dan hamba aku. So what should I do? Maka aku kena bagi 3 bulan ibadah untuk menambah nilai topak rasa, sense of Muslim, sense of Islam. Muslimin dan muslimat rahmatullah. Maka tajuk kita malam ni tu, mukadimah tu terang nak masuk tajuk. Tajuk tu kira baru edit, tak sat lagi kira. On the spot. Depan penonton. Nak abang kata bersungguh buat kerja tu. Muslimin dan muslimat rahmatullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. 3 bulan yang Allah berikan adalah bulan yang saya sebutkan tadi, bulan untuk kita kembalikan rasa kita. Jom kita tengok tuan-tuan. Kita nak explore apa yang ada dalam 3 bulan ni. Pada pertemuan yang lalu kita dah sebut Syekh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif, dia kata apa? Rajab adalah bulan Suqyi, Syahruz Zar'i, bulan untuk kamu bercucuk tanam, bulan untuk kamu lempar biji benih. Tuan-tuan, bila kita nak tanam pokok, tanam biji benih, dia ada 2 komponen yang kita kena ambil ambil perhatian. Yang pertama, biji benih. Memang kena biji benih yang berfungsi, hidup.
Yang mahal punya. Yang kedua, tempat kita lempak tu, tanah perlu disubur, tanah perlu digembur, baru pergi lempak biji benih dan dia naik. Maka tuan-tuan, apa yang Nabi tinggal, apa yang Allah buat dalam Islam, konten, silibus. Dalam Islam ni, dia ada silibus dan konten, itu biji benih. So, Nabi campak ke dalam hati umat. Nak campak tanah, hati, jiwa kita, mesti subur dan gembur. Baru dia naik. Bismillahirrahmanirrahim. Maka, kita tengok tuan-tuan secara sepintas lalu, sallallahu alaihi Muhammad, Rejab disebut sebagai azim, bulan yang agung. Satu, maksud. Syakban berpisah ataupun berselerak. Dalam riwayat yang lain dikatakan dari segi bahasa, Syakban adalah pemisah bainar Rejab wa bainar Ramadan. Sallallahu alaihi Muhammad. Dua. Yang ketiga, Ramadan dia asal dari perkataan ramda, ra mim dad alif hamzah. Maksudnya panas yang bersenggatan. Kalau tuan-tuan cek dalam sistem Surya Cakrawala, 12 bulan bumi berputar dan beredar. Circle apa? Circle berputar kan? Beredar, rotating. Circulating and rotating. Dua benda yang Allah buat. Putar, edar. Putar, dia macam ni, putar. Sambil putar, sambil berjalan, bergerak, beredar. Sampai titik bulan Ramadan, the distance. Masuk fizik ni. Sejak jaga SPM ni semangat lagi sikit. Patutnya malam ni calon SPM kena main. Kita juga ulang kaji. Semalam saya ulang kaji pendidikan Islam. Geng calon SPM Sungai Petani, bagus. Anak-anak SPM ni kadang-kadang, ni mungkin cikgu dan mak ayah kena perbetul balik. Lagi nak periksa sepatutnya lagi dekat dengan masjid. Konon-konon tak mau ganggu emosi. Macamlah hang study sangat maghrib dengan isyak ni. Heran betul ya? Ni bukan masa study maghrib dengan isyak ni, masa dengan Allah. Sebab esok hang nak jawab exam tu, Allah yang menentukan bila jawab atau tidak. So kalau tak pegang, tak jaga Allah maghrib dengan isyak, siapa nak jaga hang penentu esok? Jadi patutnya calon SPM kena ada waktu ni malam ni. Malam-malam maghrib isyak ni, hang nak study lepas isyak. Itu sebab kemas sangat. Konon tak boleh masjid ni, tak boleh kacau ni, emosi ni. Macam nak duduk di rumah Tuhan study 24 jam. Kenapa saya tak faham? Ini mak ayah dan cikgu kena berbetul balik. Lagi dekat dengan masjid, mak exam lagi dekat, kena taqarrub dengan Allah. Allah yang pemegang kunci ketenangan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya jaga exam di Pematang Pasir. 7.40, 45 budak masuk, kita punch dulu hati dan jiwa dia. Dengan Quran, dengan zikrullah. Jadi budak tu rasa lain. Sebab calon SPM, orang terakhir yang bertanggungjawab ke atas hati dan jiwa serta perasaan calon SPM adalah ketua pengawas. Setelah cikgu ajak 5 tahun, mak ayah doa daripada jauh, tapi last dia akan berada dalam tangan ketua pengawas. Ketua pengawas akan pegang dia. Dewan tu, ketua pengawas jaga dia. Saya sebut pada calon SPM, kamu ustaz nak bela kamu sepanjang sebulan lebih kurang sebulan, ustaz yang pegang hati kamu. Sallallahu alaihi wasallam. So lepas ni kena kemas je. Ketua pengawas ni kena kemas sebab dia kena pegang hati jiwa calon. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Berbalik. Bila putar dan edar sampai bulan Ramadan, tuan-tuan boleh cek. Sallallahu alaihi wasallam. Dalam perkiraan Allah buat, bila sampai puasa tuan-tuan, the distance, jarak antara bumi dengan matahari berada sangat dan paling dekat. Bila paling dekat tuan-tuan, Ramadan adalah bulan paling panas. Maka because of that, dinamakan Ramda, bulan berpanas. Itu dari segi bahasa. Dari segi falsafah dia, panas tu maksudnya apa? Allah nak bakar. Umpama daun kering yang dibakar. Sallallahu alaihi wasallam. Imam Asy-Syaukani kata apa? Panas tu sebab pembakaran dosa secara terbuka. Open bening. Bismillahirrahmanirrahim. Dua. Rejab diperkasakan dengan malam Al-Isra' wal Mi'raj pada tahun 10 kenabian. Orang berjalan baru, bila saya sebut 10 tahun kenabian, kena dah faham dah. Level orang jalan baru ni dia high class. 10 tahun kenabian. Okey tahu Ustaz, umur Nabi 50 kan? Mantap. Ni geng-geng yang pergi umrah ni,
bab-bab sirah ni kena tip top first class. Bukan lagi nak merangkak. 10 tahun kenabian. Saya tahu Ustaz, umur Nabi 50. 30 apa berlaku pada 13 tahun kenabian? Nabi hijrah Ustaz. Jawapan tu perfect. Mantap dah. Jiwa kenabian tu mantap. 2. Sya'ban, peristiwa kalau Rajab diperkasakan dengan Al-Isra' wal Mi'raj. Sya'ban diperkasakan dengan, Allah muliakan dengan nisfu Sya'ban. Sallallahu alaihi Muhammad. Imam Ibn Rajab kata apa? Bulan malam Sya'ban, nisfu Sya'ban. Sebab apa kena belajar nisfu Sya'ban ni? Sebab berguna bila pergi umrah. Bila pergi umrah tuan-tuan nak beli kacang cerdik setengah kilo, tak reti nak sibuk, tak reti nak sebut. Ya haji. This. Orang putih dengan Arab bahasa Melayu dia campur habis. Ya haji. Panggil tu kemas dah. Sallallahu alaihi wasallam. Ada orang pak cik tu dia semangat nak beli tu, dia nak sembang untuk Arab tu. Dia tanya apa? Min aina? Min aina ana? Syekh ya haji, min aina ana? Tangan dia tunjuk kat tu Arab tu. Min aina ana? Tu Arab tu pelik. Betulnya soalan dia, min aina enta? Dia terbalik. Anta tu ana tu anta. Tu Arab kata, min aina enta? La. Min aina ana? Daripada awak, saya dari mana? Tanya orang, saya dari mana? Umpama macam itulah. Tunjuk kat tu Arab tu. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi bab-bab bahasa Arab ni kena kemas juga lah kan, benda basic. Jadi makcik nak beli kacang cerdik setengah kilo, tak reti sebut setengah. Kebetulan malam ni teringat mai kuliah Ustaz Manis, nisfu Sya'ban. Oh, nisfu tu separuh. Ya haji. This. Nisfu kilo. Oh, okey. Kau kemas tu. Padahal tu Arab tu balas Melayu kan. Setengah kilo. Tu Arab cakap Melayu. Dia buat kemas. Tak apalah kau kemas tu, dah tahu nisfu kan. Okey. Nisfu Sya'ban adalah malam Allah memandang. So malam ni tak sampai lagi, kita baru 2 Sya'ban. So berbaki 13 malam. Set dalam reminder malam nisfu Sya'ban, offset dunia tu. Rajab, Sya'ban, Ramadan adalah malam untuk mengurangkan kelajuan, kepecutan dan keinginan dunia. Slow sikit momentum dia. Sallallahu alaihi wasallam. Maka set dalam reminder maghrib dengan isyak nisfu Sya'ban, hampa yang kacau aku. Nak ajak makan ke, ajak lepak ke lepas tu. Malam ni aku dengan Allah Azza wa Jalla. Ramadan dimuliakan dan diperkasakan dengan sebagai penghulu segala malam, disebut Lailatul Qadar. Ketika mana Al-Quran turun pada Jibril, maka Jibril menjadi Sayyidul Malaikah. Ketika Quran turun pada Nabi menjadi Sayyidul Anbiya. Ketika Quran turun pada malam Al-Qadar, malam tu dia jadi penghulu segala malam. Maka malam tu dimuliakan disebabkan Al-Quran. So 3 peristiwa dan 3 bulan ni semua malam. Kenapa malam? Wa ja'alnal laila libasa. Allah ciptakan malam ni sebagai istirahat, sebagai pakaian. Bayangkan, tidak indahnya bulan kerana malam, cantiknya bintang kerana malam. Betul? Cuba bulan bintang waktu siang. Semida muslimatullah. 3. Falsafah. Rejab bulan disebut, tadi sebut dah, tanam biji benih. Sya'ban siram, semai dan siram. Ramadan kita tuai hasil dia. Apa tuai hasil? Maksudnya apa? Kebiasaan dan kita menormalisasikan kebaikan. Itu yang kita tuai. Kita tak rasa berat nak bangkit tengah malam, tak rasa berat nak sedekah, tak rasa berat nak duduk masjid lama, tak rasa berat nak semayang lama, tak rasa berat nak semayang, nak baca Quran hari-hari. Itu maksud tuaian hasil yang kita dah train, yang kita sebut pada bulan yang lalu. Falsafah yang kedua, Rejab disebut karih, bulan seperti angin.
Angin dalam bulan Sya'ban disebut kal ghaim, bulan seperti awan. Ghaim. Bila saya sebut ghaim, tuan-tuan, siapa boleh sebut kat saya nama masjid sebelah ataupun hujung yang berdekatan dengan Masjid Nabawi yang ada kaitan dengan awan? Hadiahnya insya-Allah boleh follow Ustaz Manis. Al-Ghaim menghasilkan perkataan masjid yang dia ada 7 tu, 7 kubah. Dan di atas 7 kubah tu penuh dengan burung. Tuan-tuan masuk pintu nombor 5, 6, 7 belah depan. Kalau tuan-tuan duduk hotel belakang ni, Roof Hotel, Haram, Madinah Concord, geng-geng belakang ni, pintu 338 semua tu kan. Tuan-tuan tak nampak lah. Tuan-tuan duduk belah depan sana. Dai Taibah, belah Baqi', belah sana sekali. Moving Peak, Zamzam, Pullman, depan sana. Tuan-tuan akan nampak Masjid Al-Ghamamah, Masjid Awan. Di situ ada cerita. Okey, angin bila bertemu membawa awan, awan akan berat. Jadi maksudnya, tanya sama awan, tanya sama hujan apa, tanya sama awan apa sebab hujan. Awan kata, sebab angin bergoncang, angin yang menggoncangkan diriku, akhirnya aku menghadiahkan awan. Maka awan itu umpama, Ramadan tu umpama gabungan momentum antara Rejab dan Sya'ban, pom bergabung, hasil dia hujan. Kerahmatan, keampunan, awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Kerahmatan, keampunan, kasih sayang betul berdabai-dabai. Orang Kelantan kata berdabai-dabai, berdouble-double, berganda-ganda kebaikan pahala. Semindam subhanallah. 4 peristiwa. Apa yang berlaku dalam bulan Rajab, saya ringkaskan Rajab. Sebab saya bulan lepas dah bincang dah. Antaranya tuan-tuan adalah pembebasan Al-Aqsa, pembebasan Baitul Maqdis yang berlaku dalam bulan Rajab, yang saya pernah kongsi mungkin dalam siri sebelum ni. Pembebasan Baitul Maqdis adalah disebabkan tangan-tangan orang rakyat negeri Kedah, termasuk Pulau Pinang, yang telah membantu kemenangan Perang Salib 1187 di bawah pimpinan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi bin Najmuddin Al-Ayyubi, yang antara 10,000 tentera frontliners anak muda datang daripada kerajaan Kedah, termasuk laluan Jalan Baru, ending dia sampai dekat Carok Tok Kun. Itu kawasan jajaran negeri Kedah tua yang telah membantu kemenangan Al-Aqsa pada bulan Rajab. Sya'ban, Simi dan Semat, saya ringkaskan terus. Kalau dalam Rajab ada solat, okey, ringkas solat. Dalam Sya'ban, tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad, ada apa? Allah buat beberapa peristiwa yang berlaku dalam bulan Sya'ban. Tuan-tuan tengok, cantiknya Allah susun. Rajab solat, rasa semayang, hang semayang sampai ada rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kan saya kata Islam ni anugerah agama yang mesti ada rasa. Jadi sahabat yang ada rasa nilai persahabatan. Jadi jiran yang betul-betul rasa sense of kejiranan. Bismillahirrahmanirrahim. Sya'ban adalah bulan Allah turunkan ayat yang menjadi ayat apa kita kata? Ayat yang familiar setiap Jumaat, khutbah Jumaat. Orang lelaki kalau tak tahu ayat ni, jangan jadi lelaki. Ayat apa? Pada khutbah yang kedua, khatib akan baca, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Dia 2 kali kita dengar. Satu sebelum khatib naik mimbar. Tok khatib berjalan menyerahkan panji, tongkat. Tok Bilal akan innallaha malaikatahu yusalluna, macam-macam besilah. Sallallahu alaihi wasallam. Cuma sebut pasal Bilal ni disebabkan sekarang kita kan waktu solat lambat. Ini sedikit bukan teguran tapi saranan. Tok Bilal, bila kita kena fleksibel. Sama ada Tok Khatib, Tok Bilal, Tok Imam, tiga-tiga.
Ini flexibility dalam agama. Kena bijak, kena cerdik. Tahu letak tempat. Kita dah tahu solat tu lambat. Kadang orang main kerja, dia waktu kerja dia tak ikut waktu Jumaat kan. Kalau lah kilang boleh bagi okey, tak apa, waktu solat lambat masuk pukul 3. Cun lah macam tu. Kalau saya Perdana Menteri, tiba-tiba andainya saya dipilih dalam 50 bilion, okey, saya akan berikan manifestasi waktu solat Jumaat. Sebagusnya lagi baik Jumaat tu cuti terus. Kan? Itu lebih baik. Kedah, Kelantan, Terengganu, Johor. Cuti terus, jangan kacau. Waktu ibadah, hari ibadah. Yang kedua, kalau tak boleh buat, fleksibel. Bagi arahan kepada kilang-kilang ke apa, industri government ataupun swasta, bila dah Jumaat lambat, pukul 3 masuk solat Islam Muhammad. Adalah nilai sikit. Jadi kita tak bekerja-kejar. Tapi bila waktu masuk kerja sama juga, kita tak boleh nak salahkan pekerja, kan? So kita lah kena bijak. So Tok Bilal jangan azan tarik lagu yang ni sangat. Allah 10 minit. Tok Khatib berpeluh. Aku nak buat tinggal 5 minit untuk aku ni. Turun lambat lagi depa, aku yang kena, Tok Khatib kena balas. Tok Khatib yang kena pancu. Lambat baca khutbah panjang sangat. So waktu ni kita kena fleksibel. Tok Bilal apa? Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Seminit setengah settle azan. Ambil rukun wajibnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bantu membantu. Okey. Ayat surah Al-Ahzab ayat 56 turun pada bulan Syakban. Maka perintah selawat. Tadi solat, nampak tak? Benda-benda penting ni, benda-benda klimaks dalam Islam. Solat, sembahyang sampai ada rasa. Selawat sampai ada rasa pada Nabi. Syakban. 2. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. 144 surah Al-Baqarah. Ketika Nabi solat, yang ni pun mungkin kita pernah kupas. Dulu ni, sebelum ni, previously kiblat kita adalah Aqsa. Orang Yahudi claim, buat disclaimer, orang Islam ni tiru mereka dengan berkiblatkan Yahudi, berkiblatkan Aqsa. Maka duk ejek, menjadi bahan lah. Apa Islam ni, apa Muhammad ni, apa tiru kami ke? Bismillahirrahmanirrahim. Orang Islam lama-lama panas telinga, mengadu pada Allah. Ringkas, Nabi mengadu, maka turunlah perintah pada bulan Syakban. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wahai Muhammad, maka palinglah wajahmu kepada Kaabah, kiblat yang asal. Maka kiblat kita sini asalnya sana. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, kiblat kita sana. Sebab tu bila pi ke Masjid Nabawi, ke Madinah, Masjid Qiblatain, cerita macam ni, Mutaif kena kemas. Tapi lah ni tak boleh masuk. Dia daripada tutup jalan kan, tengah construction. Tak apalah, perlahankan bas tu, kau tim dengan driver bas, Mutaif cerita dalam tu. Ataupun cerita siap-siap dekat Kubak tu, sebab satgi nak lalu je. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kalau dengan saya bagi modul. Memang setiap jemaah kena tulis, kena buat kerja sekolah. Oh, pergi umrah buat kerja sekolah. Siap bagi markah lah, rek dengan pen merah. Kena Mutawih pergi umrah bawa pen merah. Nampak ke? MTech. Mutawih government. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, itu peristiwa dalam bulan Syakban. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, juga perintah puasa turun dalam bulan Syakban. Tadi saya kata solat, semayang sampai ada rasa. Yang kedua selawat sampai ada rasa. Yang ketiga puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Puasa sampai ada rasa, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Sallallahu alaihi wasallam. Puasa sampai ada rasa, bersedia untuk meninggal dan mengurangkan agama, mengurangkan dunia. Itu falsafah puasa. 14 jam tinggal saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan. Bila Ramadan, peristiwa yang tertinggi dan termahal, lagi tinggi berbanding Al-Isra' wal Mi'raj, sebab ini adalah mukjizat yang paling azim, iaitulah Al-Quran. Jadi tuan-tuan nampak, Rejab, Syakban, Ramadan. Solat
selawat, puasa, Quran. 4 benda ni bila grab dan bergabung, kita akan jadi muslimin, mukminin, muttaqin, muqarrabin yang the real muslim. Modul dan nilai silibus konten yang Allah buat dalam 3 bulan. Silibus. Kalau kita tengok dalam bentuk gambar rajah, sains minggu depan, subjek sains. Tu saya kata, calon SPM kena main pula ni. Sains pun ada, dengan Islam pun ada, matematik pun ada, fizik pun ada. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka Rajab, tanam, Syakban, siram, Ramadan, naiklah benih tu. Bila naik benih tuan-tuan, Allah suruh hang maintain kesegaran, kesemangatan, kebaikan yang kamu maintain Ramadan tu, teruslah 11 bulan. Tapi tak jadi. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sebab apa tak jadi? Sebab tuan-tuan, nak tahu kita berjaya atau tidak mendakap dan beroleh kerahmatan dalam Ramadan, tuan-tuan nak tengok kat mana? Tuan-tuan tengok pada malam raya dan subuh 1 Syawal. Jadi kalau ada rezeki, kita sembang kemudianlah, sebab dia masuk Ramadan. Kita beri laluan kepada azan, insyaAllah. Jadi ke mana-mana? Kita jumpa selepas ini. Bismillah. Evil. Allahu Akbar. أشهد أن أشهد أن لا لا محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. الله أكبر.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. إنك لا تخلف إنك لا تخلف الميعاد. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insya-Allah perjalanan dan perkongsian eksplorasi diteruskan untuk terus membongkar dan mentadaburi menghayati sebuah rasa segala anugerah dan hadiah yang terindah yang Allah bagi khususnya dalam 3 bulan yang penuh dengan aizah. Tuan-tuan, dalam perjalanan manusia, perjalanan hidup manusia, sama ada kita umrah, sama ada kita solat, sama ada kita Quran, apa saja apa-apa amalan dan kehidupan kita, tuan-tuan, hidup kita memang ada 3 fasa. Sebelum dilahirkan, semasa dilahirkan, selepas dilahirkan. Sebelum kehidupan, semasa kehidupan, selepas kehidupan. Hidup, sebelum hidup kita penting. Sallallahu alaihi wasallam, mak ayah, mak akan jaga makanan. Tak ada makan benda-benda tajam. Kalau baby tengah mengandung, mak mengandung baby. Jaga ni sebuah kehidupan. Pentingnya sebuah satu nyawa. Bila lahir, penting juga hantar ke sekolah seumpamanya, ringkas. Tetapi tuan-tuan, lagi penting adalah ending dan what's next selepas kehidupan. Betul? Maksudnya kematian kita lah. Sebab kematian itu adalah sebuah permulaan kehidupan. Sama juga macam Al-Isra' wal Mi'raj, sama juga macam Sya'ban, sama juga macam Ramadan. Ketiga-tiga bulan dan tiga-tiga amalan istimewa yang ada dalam bulan ni, tuan-tuan, dia ada 3 fasa. Sebelum, semasa, selepas. Contoh, tuan-tuan pergi umrah, yang dikatakan di manakah terletaknya mabrur. Allahumma ja'alna umratan mabrura wa sa'yan mashkura. Ya Allah, jadikanlah, kurniakanlah kami umrah yang mabrur. Yang tuan-tuan faham, hajjal mabrur, umratan mabrur. Di mana terletak kemabruran sesebuah amalan dan ibadah? Yang pokoknya sebenarnya, tuan-tuan, adalah selepas balik kita tu jadi apa? Balik umrah, balik haji, jadi apa? Lepas Ramadan, jadi apa? Siapa kita selepas sesuatu amalan? Bismillahirrahmanirrahim. Itu nilai kemabruran sebenar. Jadi kita tengok fasa, saya ambil sepintas lalu, bermula dengan Isra' wal Mi'raj dalam bulan Rajab, walaupun dah lepas. Ada 3 ataupun 4 modul ataupun kurikulum yang Allah buat dalam Isra' sebelum berlaku. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sebelum nak jumpa Allah, tuan-tuan bayang, Rejab ni bulan prepare nak jumpa Ramadan. Umpama macam tu. Tuan-tuan boleh Can you follow me? Boleh. Sebelum Nabi nak jumpa Allah, Jibril mai preparation. Prepare apa? Satu, prepare physical Nabi, fitness, stamina. Sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, prepare spiritual. Yang ni yang the most important thing in the parts of our life. Sebab tu Jibril mai dibelah dan dibedah dada hati Nabi because of software, benda dalam. Padahal Nabi tak ada dosa, Nabi maksum, terpelihara, maksuma. Tapi Nabi tak dapat lari daripada nilai sifat kemanusiaan. Sedih, letih, upset, kecewa, marah. Itu sifat manusia, fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. So apa poin kenapa Nabi mesti dicuci hati? Satu,
Sebab tuan-tuan Allahumma salli ala Muhammad, pasal apa Rejab kena starting puasa, pasal apa Syakban kena starting sedekah, pasal apa Syakban Rejab kena starting ngaji Quran lebih sikit. Sebab kamu akan bertemu dengan bulan di mana semua orang pakat buat. Kamu akan ketinggalan, momentum kamu tertinggal di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Maka bila nak jumpa Allah dalam Isra wal Mi'raj, maka Jibril mempersiapkan. Satu, nak jumpa Allah. Sebelum nak jumpa Allah, kamu akan melalui fasa-fasa perjalanan yang orang lain tak pernah tengok dan takkan boleh tengok, iaitulah fasa langit. Contoh, antara langit pertama Nabi Adam nak pergi ke Nabi Isa dan Yahya, langit kedua Idris, Harun, Musa sallallahu alaihi wasallam, Yusuf, Musa dan juga Nabi Allah Ibrahim. Nak pi from face to face, from step to step, from layer to layer tuan-tuan. Perbezaan jaraknya 500 tahun. Darab dengan 7 layer 3,500 tahun. Tuan-tuan, kalau seorang manusia biasa yang bisya-bisya nak tembus langit 3,500 tahun, hancur berkecai. Sedangkan kapal angkasa pun dia ada had dan limit. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa? Jasad kapal tak prepare. Momentum bahan api tak cukup untuk nak push. Bila masuk ke atmosfer, lapisan atmosfera yang berbeza kekuatan tenaga atom dan seumpamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Allah prepare fizikal dan spiritual. Maka tuan-tuan Allahumma salli ala Muhammad, bila hatimu dicuci wahai Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, antara lain rahsia langit, Nabi nampak butiran di langit tuan-tuan. Satu lapisan langit Nabi nampak butiran bintang mengatasi semua butiran pasir di 7 butiran dunia. Tuan-tuan boleh faham ayat tu? Butiran bintang yang bertaburan di satu langit mengatasi seluruh dan semua pepasir yang ada di 7 dunia, 7 bumi. Gabung tu tak sampai, tak boleh potong bilangan butiran. Bismillahirrahmanirrahim. Itu baru langit, belum syurga. How can you imagine the miracle and the sweetest? Tak tahu nak bagi tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah prepare hati supaya ready benda berat ni. Bukan benda main-main. Bismillahirrahmanirrahim. Dibawa menunggangi alat teknologi yang paling canggih yang bernama barqun ataupun buraq, selaju cahaya. Maka pelajaran yang kita boleh ambil, nak guna alat teknologi, maka mesti cuci hati. Cleanse your heart before you use your technology and gadget wisely. Nak guna phone, nak guna laptop, cuci hatimu, ambil uduk dulu, baru tak terbuka benda-benda yang tak perlu. Sallallahu alaihi Muhammad. Bila hati dia dibersihkan, Allah buat apa? Nabi nak cuci hati, mai masjid. Maka minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Di setiap singgahan Nabi singgah di rumah Allah, di Bukit Tursaina, di Madian, di Madinah, di Aqsa sebelum naik ke langit. Macam mana doa hang nak naik ke langit sedangkan muka hang tak nampak di masjid? Macam mana Nabi nak naik ke langit kalau Nabi tak singgah di masjid? Please be familiar with masjid first before you meet Allah. Bagi familiar dengan rumah dia sebelum hang jumpa dengan tuan rumah. Itu falsafah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Seringkaskan, masuk fasa semasa. Allahumma salli ala Muhammad. Hati dah clean, singgah masjid, jumpa orang-orang soleh. Maka Nabi dipertemukan orang yang lagi soleh. Ataupun kita kata Nabi memang dah soleh dah. Tetapi bila jumpa Nabi-Nabi tuan-tuan, menyingkap rahsia langit, melihat penghuni syurga, dan bila masuk semasa ini tuan-tuan, Allah buat kat Nabi, Nabi sedang dicuci hati dan Nabi sedang diinspirasi. 11 bulan kita collect, 11 bulan kita terlebih lena, terlebih makan, terlebih cakap, terlebih segala-galanya. Bila masuk Ramadan, Allah cleaning proses, snow wash, polishing, detailing. Maka Allah mendetailing naik ke Nabi tu
naik ke langit sallallahu alaihi wasallam, saya gabung tuan-tuan, Ramadan dengan Rajab Syaban. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kan stres, kecewa, sakit, sedih, meninggal isteri, pak menakan, dibaling batu, jatuh, orang tak sokong, orang catu makanan. Nabi seorang-seorang. Isteri meninggal, pak menakan meninggal, dua sayap kanan Nabi tak ada. Terduduk dan tersandar di Taif, kena baling batu. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika usia Nabi 52, maka Nabi dah tak ada kekuatan jiwa. Maka Allah tahu titik lemah dan titik kuat kat mana. Re-energize. Hang kena main masjid. Aku tahu hang ada masalah banyak. Come, Allah kata. Aku tahu hang ada masalah, hang ada penyakit kan? Hang kena tinggal makan sebulan. Hang semayang lebih, hang duduk dalam masjid lebih, ngaji lebih, dengar Quran, dengar tu imam baca lama sikit. Sebab apa? Aku nak detail dalam perut hang tu macam-macam masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Habis tuan-tuan, Allah dah buat detailing proses. Nabi dah jumpa Nabi-Nabi. Contoh, saya sebut satu je. Nabi naik ke langit yang ketujuh. Sebelum naik Sidratul Muntaha, the highest peak, puncak tertinggi. Bila sebut puncak tertinggi, saya 18 Februari adalah tarikh anniversary, bukan kahwin. Tapi tarikh anniversary. Saya sampai di Gunung Kinabalu. Nak abang bila kan? Sajalah. 18 Februari, 17 Februari malam, saya ketua ekspedisi 17 orang. 2 orang tak sampai naik. Kena cerita orang. 2 orang tak sampai naik, kami tinggal dekat base camp. Tepat jam 3 kami naik. Saya bagi taklimat dekat anak buah, kawan-kawannya anak buah dia pun. Dekat Gunung Lagadan tu, sallallahu alaihi Muhammad, ketiga pagi bermula dengan zikrullah, takbir bagai naik, pertahankan wuduk. Saya kata, tuan-tuan, sila pertahankan wuduk sebab atas tak ada air. Botol air ni hanya untuk survival, untuk minum, buang najis tu seumpamanya. Tahan kentut lah ni kira. Bawa pisang, bawa energy bar. Itu je modal saya. Cheap small. Bismillahirrahmanirrahim. Ketiga naik base camp, merendah kegelapan, kedinginan, suhu lebih kurang 1 atau 2, tak ada salji. Tepat jam 5 pagi tuan-tuan, Bismillahirrahmanirrahim, izin Allah Azza wa Jal, 4.55, 5 minit ni, saya dah collect. Saya dah hampir menyerah. Seorang motivator kalah juga, tewas. Saya bidah, ya Allah, betul ke aku buat apa ni? Saya kata aku buat macam gila ke apa ni, duk cari naik gunung tengah-tengah pagi ni kan. Dia macam mental block waktu tu. Nak beritahu hang hebat macam mana pun, manusia tetap manusia. Nabi macam sama lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab tu Nabi kena naik ke langit, kena re-energize. Tiba-tiba saya nampak laluan kan dia naik gunung ni kan, dia tak ada, dia mana kan gelap, dia hanya head camp. Head camp ni tentu akan nampak, head camp tu membentuk laluan orang duk naik guna head camp kan. Lampu tu adalah laluan, sebab tak ada orang bagi tahu kat hang macam mana laluan dia. Jadi nampak, lampu, sini. Sebab guide dia akan duduk bawah sekali. Dia akan tunggu orang last. Saya orang awal nak abang tu. Jadi orang last guide duduk bawah. Saya kan malam gelap kan, pukul 3 pagi kot. Tinggal lebih kurang 50 meter akhir. Final sebelum garasan penamat pecutan terakhir. Saya hampir kolap, tak ada daya dah tuan-tuan. Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Tiba-tiba saya tak tahu macam mana, ini kuasa Allah. Saya nampak ada satu syuk cahaya. Saya kata benda pelik. Taklah pelik sangat, dia main cahaya. Dan cahaya tu dia main singgah lalu, dia macam memberikan saya satu energi balik. Saya Allahu Akbar, bangkit. Dia tak boleh bangkit berdiri hang memang tergolek sebab angin sangat laju. Teman-teman saya yang tak sampai 40 kilo ni memang mengikut kelajuan angin. Jadi merangkak, pegang grip tadi tu. Pesan kat kawan-kawan bawah, peluk, dakap tali, tunduk, jangan bangun sebab angin sangat laju, menerak. Saya pakai 3 lapis seluar pertama terkoyak habis, tinggal 2 lapis. Dan kita tak sedar sebab merangkak kan atas batu. Tepat jam 5 pagi tuan-tuan, Allah izin Azza wa Jal, sampai di highest peak. Tak ada ayat nak beritahu.
Pukul 5, 5 suku masuk, saya azan. 5 suku azan di atas Kinabalu. Daripada 17 orang, kami 2 orang sampai awal. Hak lain tu tak tahu pergi mana. Mereka dah sampai 10 gajah, 6.30. Saya tunggu bawah batu, pukul 5 pagi sampai 6.45. 8 pagi dia tutup. Sebab 8 tu gate tutup sebab angin sejuk. Jadi kawan-kawan dia sampai ke pukul 7. Dia pun duduk sat lah. Saya duduk paling lama pukul 5 sampai ke sejam 45. Tak mampu tahan, turun dulu. Nak bagi tahu highest peak. Tu point dia. Okey, kembali. Tuan-tuan muslimin dan muslimat Allah, yang terakhirnya bila Nabi naik ke Nabi Ibrahim, ya Allah wahai Ibrahim alaihi salam, aku dah kecewa, aku dah sakit, orang buat macam-macam ke aku difitnah, aku dianiaya, aku dilempar batu. Nabi Muhammad mengadu pada Nabi Ibrahim. Tiba-tiba apa jawab Nabi Allah Ibrahim alaihi salam? Lempar batu, aku orang bakar. Baru seminggu tak makan. Orang Palestin kata, kami hari-hari tak makan. Hari pertama puasa tu tak nak cekandar tu, dia buat teruk kan. Hari pertama puasa dia buat teruk. Orang Palestin, orang Rohingya kata, kami hari-hari tak makan. Dia buat teruk siapa? Maksudnya ada orang lagi teruk. Bila Nabi Ibrahim sebut macam tu, Nabi Muhammad dengar, betul ke? Aku rasa aku teruk dah. Rupanya Nabi Ibrahim kata, aku lagi teruk. Maka Nabi Muhammad dan rasa ada kekuatan re-energize. Sebab tu bila kita bagi bantuan NGO, pergi tempat banjir, tempat orang susah, itu cara untuk menghilingkan, datang kembali kekuatan bila kita rasa kita lemah. Perlu kawan baik, perlu orang yang hebat, perlu suasana yang lagi teruk. Kalau kita rasa kita teruk, untuk merasa kita rasa bersyukur dengan apa yang kita ada. Muslimin dan muslimat, turun akhirnya sallallahu alaihi Muhammad. Bila turun tuan-tuan, Nabi Muhammad sebut pada Abu Jahal. Yang terakhir dah, sallallahu alaihi Muhammad sebut pada Abu Jahal. Abu Jahal orang pertama yang dengar selain daripada Abu Bakar kisah tentang Isra wal Mi'raj. Apa Muhammad? Hang turun dari langit 1500 tahun punya lapisan langit semalamnya. Wih, ini cerita bagus ni. Okey, sat. Aku kumpul orang manusia. Maka Abu Jahal panggil, tudut, wahai orang Mekah, kam. Muhammad ada cerita baru ni. Orang Mekah berhimpun. Maka penganjur pertama, ceramah perdana Isra wal Mi'raj adalah Abu Jahal. Dia tolong kempen viral, tapi dengan niat jahat supaya orang dengar cerita Muhammad yang tak masuk akal, supaya orang memburukan Nabi. Jadi perangai Abu Jahal tolong tapi niat tak elok. Ada orang main masjid bagus, tapi dia duk tunggu kat mana ustaz salah. Hak salah tu dia akan viral. Padahal dia main, dia dengar kuliah, tapi mencari kesalahan dan kekurangan seseorang. Ni perangai sifat ke Abu Jahalan. Mudah-mudahan dijauhkan kita daripada Allah Azza wa Jalla sifat ni. Turun, tuan-tuan muslimin dan muslimat, Sayyidina Abu Bakar membenarkan sehingga diberi nama As-Siddiq. Dan bila Nabi kuat, diperkasa, iman mantap, re-energize, renew, rebranding, upgrading, akhirnya turun perintah hijrah. Selepas tahun, maka Nabi jalan kaki. Tak apa, tak perlu buruk. Aku rasa macam tak ada apa. 450 kilo pergi Madinah, tak ada rasa apa. Baru ni tuan-tuan, saya nak cadang pada cikgu. Baru ni tengok yang 5 orang jemaah Britain kan, mereka pergi jalan kaki mengikut jejak trek asal Nabi. Saya tak sampai. Jom cikgu, kita try tahun ni. Jejak asal Madinah, Mekah Madinah, tak pernah orang buat akhir zaman ni. Saya teringin lama dah nak cari geng. Siapa nak follow boleh, kita DIY. Daripada Mekah ke Madinah, jalan kaki mengikut laluan asal bagaimana Nabi jalan kaki ke Madinah. Yang ramai hari ni kita ikut bas, train. Yang tu taksi, yang tu bukan laluan Nabi pun. Nak pergi ikut jejak. Mudah-mudahan Allah berikan kita izin, orang jalan baru pertama yang sampai dapat Malaysia Book of Record. Amin ya rabbal alamin. Okey, jadi nak bagi tahu bahawa bila iman diperkasa, hang semayang 23 rakaat, 11 rakaat tak rasa apa tarawih. Sebab because of iman dah diperkasa.
Tarawih adalah untuk merehatkan, istirahat, yastarihu at-tarawih, rehat daripada dunia, rehat daripada dosa, maka hang diperkasa iman, maka semayang lama rasa sekejap. Jadi sekian dulu, sekadar itu yang dapat dikongsikan tuan-tuan. Mudah-mudahan sedikit perkongsian dan pencerahan mampu meluruskan apa yang bengkok, menguatkan apa yang lemah, mencerahkan apa yang gelap, mendamaikan apa yang berselerak, menenangkan apa yang resah. Mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan tahun ni nak gerak betul-betul Ramadan adalah Ramadan terbaik untuk kita bersama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Aqulu qawla hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim.